Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada kali ini kita akan bincangkan dan kita berkongsi ilmu berkaitan dengan tajuk ringkas, mudah tapi dibincangkan dalam agama, iaitu bersugi ataupun siwak. Jadi saya petik daripada kitab Matla'ul Badrain bab Taharah, Syekh Muhammad Ibn Ismail Daud Al-Fatani, perbahasan mengenai bersugi. Bersugi hukumnya sunat pada setiap kelakuan. Jadi yang pertama, hukum sugi itu sunat. Cuma ada perbahasan lebih dalam, terlebih muakkad bersugi ketika yang akan disebutkan ni, sugi menjadi sangat-sangat dituntut lah. Terlebih muakkad ni sangat-sangat digalakkan, sangat-sangat dituntut pada perkara-perkara ni. Perkara apa sugi sangat dituntut? Satu, ketika hendak membaca Al-Quran. Sebelum baca Quran, bersugi dulu, dituntut dalam agama. Satu. Dua, ketika hendak menunaikan solat. Sebelum solat, sugi dulu. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak 'inda kulli solah, kata Nabi SAW. Kalaulah tak berat untuk umat aku ni, aku nak suruh mereka bersugi setiap kali mereka nak sembahyang. Lebih kurang macam tu kalau Nabi SAW mafhumnya, ya. Okay, jadi yang ketiga, sugi sangat digalakkan ketika hendak tidur. Waktu nak tidur tu gosok gigi dulu. Ini ada dalam perbahasan fiqh dalam urusan agama. Bukan kata perbahasan dari sudut akhlak semata-mata, tapi perbahasan agama juga mencatatkan dalam kitab turas macam ni. Kitab fiqh pun mencatatkan sebelum tidur gosok gigi. Yang keempat, bersugi sangat muakkad ketika hendak berwuduk. Wuduk pun bersugi juga, nak berwuduk. Yang kelima, ketika hendak baca hadis dan berzikir. Sampai ke tahap tu lah diajarkan oleh para ulama kepada kita. Nak baca hadis, nak zikir, gosok gigi dulu, kemudian baru baca hadis dan berzikir. Juga sangat terlebih muakkad bersugi ketika hendak memasuki Kaabah. Nak masuk Kaabah pun bersugi. Hendak memasuki rumah, nak masuk rumah, gosok gigi dulu, baru masuk rumah. Hendak bersetubuh sebelum melakukan hubungan yang halal antara suami isteri, bersugi dulu. Ketika lapar, ketika dahaga, bersugi juga. Hampir mati, bagi memudahkan roh keluar dari badan, kata Syekh. Kan nak mati ni, bagi siapa yang tahu dia nak mati lah. Tak tahu nak mati bila, gosok gigi, kerap-kerap sikit. Hendak musafir, waktu nak musafir, nak keluar pergi perjalanan yang jauh, bersugi juga. Kembali daripada musafir, balik pada musafir, bersugi juga. Sebelum gelincir matahari bagi orang yang berpuasa, terlebih muakkad bersugi. Ketika berubah bau mulut, tak ada apa-apa sebab, tapi mulut rasa ada bau tak kena, pergi bersugi, gosok gigi. Ketika jaga daripada tidur, bangkit tidur, tak kira lah tidur yang ringkas ataupun yang panjang dan sebagainya, bangkit tidur, sugi. Ketika gigi menjadi kekuningan, gigi kuning pun bersugi juga. Baik. Kemudian lagi, sunat bersugi dengan tangan kanan dan dimulai pada sebelah kanan mulutnya, dilakukan secara perlahan-lahan ke atas langit, di atas gusi gigi dan lidah. Okey, yang ni sedikit kaedah panduan nak gosok gigi ni. Dengan tangan kanan, mula pada sebelah kanan mulut, lepas kanan, secara perlahan-lahan ke atas langit, naik ke atas, kemudian gusi gigi, lidah, semualah. Cara ringkasnya Syekh bagi. Jadi sedang mukminin rahimakumullah, ringkas bab sugi je. Subhanallah, kita sangat dituntut untuk menjaga kebersihan di dalam Islam. At-tahur syatrul iman, kebersihan sebahagian daripada iman. Jadi kita cuba laksanakan bersugi, khususnya pada tempat-tempat yang saya sebutkan tadi. Kita ulang, iaitu pada hendak baca Quran, ketika nak baca Quran, ketika nak sembahyang, ketika hendak tidur, ketika hendak berwuduk, ketika nak baca hadis dan berzikir, ketika hendak masuk ke Kaabah, ketika hendak masuk rumah, ketika hendak bersetubuh, ketika lapar, ketika dahaga, hampir mati, hendak musafir, ketika kembali dari musafir, sebelum gelincir matahari bagi orang berpuasa, ketika berubah bau mulut, ketika jaga daripada tidur, dan ketika gigi menjadi kekuningan. Ini semua waktu-waktu yang sangat dituntut untuk kita bersugi. Moga-moga kita menjadi hamba yang sentiasa taat kepada Allah dan sentiasa mengharapkan kita menjadi hamba yang bersih dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam
dalam menjaga kebersihan, khususnya dalam persoalan bersugi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.